Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafika binti Mat Sufian, nombor matrik 058525. InsyaAllah saya dan ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja kami untuk subjek pengenalan pentadbiran awam yang bertajuk Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri. Sebelum ahli yang lain akan menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan tajuk kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan bagi Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri. Suruhanjaya ditubuhkan untuk memastikan jentera pentadbiran kerajaan berjalan lancar dan sistematik. Selain itu, Suruhanjaya ditubuhkan bagi mengendalikan urusan kenaikan pangkat, perlantikan dan pemantauan disiplin kaki tangan perkhidmatan awam. Sebagai satu komponen kecil dalam struktur dalam pentadbiran kerajaan, Suruhanjaya adalah berbeza dengan komponen-komponen pentadbiran yang lain. Penubuhan Suruhanjaya sama ada Suruhanjaya tetap dan Suruhanjaya tidak tetap adalah untuk memastikan Suruhanjaya ini dapat menjalankan tugas pentadbiran dengan bijak, adil dan cekap, khususnya dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Contoh Suruhanjaya ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah ditubuhkan pada hari pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu, iaitu bersamaan 31 Ogos 1957. Hal ini demikian pada 31 Ogos 1957, iaitu kemerdekaan Tanah Melayu dengan sendirinya telah membentuk pemerintahan baru, Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat yang pada awalnya di bawah pentadbiran Inggeris, iaitu yang dikenali sebagai Perkhidmatan Awam Negeri Tanah Bersekutu Melayu. Perlembagaan 14 Perkara 144-1 Perlembagaan Persekutuan ialah hasil yang termaktub dalam membentuk Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Di Malaysia, terdapat beberapa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Antaranya ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Terengganu atau juga dikenali sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu. Ia ditubuhkan di bawah Fasal 56 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu, iaitu pada 10 Ogos 1959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Sulaiman dan nombor matrik saya 057779. Hari ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tapi terlebih dahulu saya akan menerangkan serba sedikit tentang perkhidmatan awam. Baiklah. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam merupakan satu badan khas yang ditubuhkan oleh kerajaan dalam pemerintahan negara. Menurut Mardiana Nordin Hasnah Hussein, pembentukan Suruhanjaya sama ada Suruhanjaya tetap atau sementara adalah untuk memastikan Suruhanjaya ini dapat menjalankan tugas pentadbiran dengan bijak, adil dan cekap, khususnya dalam membentuk negara yang aman dan harmoni. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini mempunyai tanggungjawab yang berat. Tugasan dan tanggungjawab yang digalas bukannya mudah untuk dilakukan kerana ianya memerlukan banyak usaha dan juga tenaga untuk memastikan segala urusan dalam perkhidmatan awam itu berjalan dengan lancar. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam juga perlu memastikan kecekapan dalam memilih dan melantik anggota untuk memberikan khidmat yang baik dan bersesuaian dengan kelulusan yang diperolehi oleh anggota tersebut. Baiklah, saya akan memasuki topik perbentangan saya, iaitu ciri-ciri sebuah Suruhanjaya. Antara ciri-cirinya ialah yang pertama, sesebuah Suruhanjaya itu mestilah bersifat adil dan berkecuali. Yang kedua, sesebuah Suruhanjaya itu bebas daripada pengaruh politik kerana dua perkara, iaitu semua anggotanya dilantik oleh Yang di-Pertua Agong atas budi bicara baginda selepas menimbangkan nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang kedua pula ialah hanya penjawat awam, hakim dan golongan profesional yang boleh menganggotainya. Baiklah, ciri yang ketiga pula ialah anggota Suruhanjaya hanya boleh dipecat melalui tribunal. Yang di-Pertua Agong bertindak mengikut syur tribunal, iaitu Mahkamah Pengadilan, dan syur tribunal adalah muktamad. Yang keempat pula, saraan semua anggota Suruhanjaya ditetapkan oleh Parlimen dan ditanggung oleh kumpulan wang persekutuan yang disatukan. Baiklah, dengan itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini sudah pasti akan menjadi lebih komited untuk memperkasakan perkhidmatan terhadap sektor penjawat awam dan secara amnya memberikan impak positif kepada negara. Baiklah, sampai di situ saja perbentangan saya untuk kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Nisa binti Mamahir, nombor matrik 057747. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi-fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Fasal 1 tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang sedia ada dan kepada peruntukan perlembagaan ini. Fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di bawah perkara 144-1 Perlembagaan Persekutuan adalah seperti melantik, mengesahkan dalam perkhidmatan, kemasukan ke dalam jawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota-anggota perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. Seterusnya, Fasal 2, Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan bagi mana-mana Suruhanjaya itu menjalankan fungsi lain. Selain itu, Fasal 3, Yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagai jawatan khas apa-apa jawatan yang dipegang oleh ketua atau timbalan ketua sesuatu jabatan atau dipegang oleh seseorang pegawai yang pada pendapatnya adalah serupa tarafnya, dan pelantikan bagi menyandang mana-mana jawatan yang ditetapkan sedemikian tidak boleh dibuat mengikut Fasal 1, tetapi hendaklah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas syur Suruhanjaya yang bidang kuasanya meliputi perkhidmatan yang dalamnya jawatan itu dipegang. Di samping itu, Fasal 4, Raja atau Yang di-Pertua Negeri sesuatu negeri juga boleh menetapkan sebagai jawatan khas apa-apa jawatan dalam perkhidmatan awam negerinya yang dipegang oleh ketua atau timbalan ketua sesuatu jabatan atau dipegang oleh seseorang pegawai yang pada pendapatnya adalah serupa tarafnya, dan pelantikan bagi menyandang mana-mana jawatan yang ditetapkan sedemikian tidak boleh dibuat mengikut Fasal 1, tetapi hendaklah dibuat oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri atas syur Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, atau jika di dalam negeri itu ada suatu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri atas Suruhanjaya itu. Sebelum bertindak mengikut Fasal 3 atau 4 atas syur Suruhanjaya yang disebut dalam fasal itu, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menimbangkan nasihat Perdana Menteri, dan yang kedua, Raja atau Yang di-Pertua Negeri hendaklah menimbangkan nasihat Ketua Menteri Negerinya dan boleh merujukkan syur itu balik satu kali kepada Suruhanjaya itu untuk ditimbangkan semula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman, nombor matrik 057731. Bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri. Menurut perkara 139, bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam meliputi semua orang yang menjadi anggota Perkhidmatan Am, Persekutuan, semua orang yang menjadi anggota Perkhidmatan Awam bersama dan anggota-anggota Perkhidmatan Awam bagi Melaka dan Pulau Pinang. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam terdiri daripada anggota-anggota berikut: pengerusi, timbalan pengerusi, 4 hingga 30 orang ahli. Pengerusi dan timbalan pengerusi dilantik daripada orang-orang yang menjadi anggota mana-mana perkhidmatan awam atau bekas anggota mana-mana perkhidmatan awam yang telah bersala tidak lebih daripada 5 tahun sebelum tarikh mereka dilantik. Perkara 139, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suatu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hendaklah tertakluk kepada perkara 144, meliputi semua orang yang menjadi anggota perkhidmatan-perkhidmatan. Bidang kuasa Suruhanjaya Awam. Yang pertama, anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan yang diambil kerja dalam sesuatu jabatan persekutuan di negeri Sabah atau Sarawak. Yang kedua, anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah atau Sarawak yang dipinjamkan kepada Perkhidmatan Awam Am Persekutuan. Dan yang ketiga, anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sabah atau Sarawak yang berkhidmat dalam jawatan persekutuan atau dalam mana-mana jawatan yang dijadikan jawatan persekutuan negeri itu dan yang telah membuat pilihan untuk menjadi anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan. Badan Perundangan mana-mana negeri selain Melaka dan Pulau Pinang boleh melalui undang-undang memperluas bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Apa-apa perluasan bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dibuta oleh Badan
perundangan mana-mana negeri menurut fasa 2 boleh dibatalkan atau diubah sesuaikan melalui satu undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri itu. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam hendak terdiri daripada anggota yang berikut yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menurut budi bicaranya, tetapi setelah menimbangkan nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sama ada pengerusi atau timbalan pengerusi hendaklah dari kedua-duanya boleh dilantik daripada kalangan orang yang menjadi anggota mana-mana perkhidmatan awam atau yang pernah menjadi anggota mana-mana perkhidmatan awam pada bila-bila masa dalam tempoh 5 tahun sebelum tarikh pelantikan pertama mereka. Seseorang anggota mana-mana perkhidmatan awam yang dilantik menjadi pengerusi atau timbalan pengerusi tidaklah layak memegang apa-apa jawatan selanjutnya dalam perkhidmatan persekutuan selain sebagai anggota sesuatu suruhanjaya yang baginya bahagian ini terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein, nombor matrik 057889. InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan tentang contoh agensi-agensi kerajaan di bawah perkhidmatan awam. Untuk pengetahuan semua, terdapat banyak agensi-agensi kerajaan di bawah perkhidmatan awam. Cumanya di dalam video ini saya hanya memberikan 3 contoh agensi kerajaan yang berada di bawah perkhidmatan awam. Yang pertama adalah Jabatan Kerja Raya, yang kedua Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan yang ketiga Jabatan Mineral dan Geosains. Baiklah, Jabatan Kerja Raya atau singkatannya JKR, ialah berfungsi untuk merancang, mereka bentuk membina projek infrastruktur seperti jalan raya, bangunan kerajaan, lapangan terbang, pelabuhan, jeti dan produk kejuruteraan yang berkaitan. Fungsi seterusnya adalah menyelenggara jalan dan bangunan kerajaan yang tertentu, dan yang terakhir memberi khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan di peringkat persekutuan negeri dan daerah. Baiklah, seterusnya agensi yang kedua iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat atau singkatannya JKM. Baiklah, jabatan ini telah ditubuhkan pada tahun 1946 yang mana ia bertujuan untuk menjaga kebajikan bagi mereka yang memerlukan berlandaskan 5 teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan juga pengintegrasian. Kumpulan sasar JKM adalah seperti berikut. Yang pertama, kanak-kanak, orang kurang upaya, OKU, warga emas, keganasan rumah tangga, fakir atau gelandangan, Perintah Khidmat Masyarakat PKM, dan yang terakhir sekali adalah mangsa bencana. Dan akhir sekali masuk kepada agensi yang ketiga iaitu Jabatan Mineral dan Geosains. Jabatan Mineral dan Geosains atau singkatannya JMG merupakan salah satu jabatan kerajaan di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Jabatan ini berperanan untuk menguruskan pengendalian eksplorasi mineral dan perlombongan galian serta melakukan penyiasatan dan penyimpanan maklumat berkaitan kajian pelbagai bidang geosains seperti pemetaan geologi, sumber air bawah tanah, geologi kejuruteraan, bencana geologi, geologi alam sekitar, geologi marin, geofizik dan bidang-bidang lain. Kesimpulannya, struktur dan sistem pentadbiran kerajaan yang mantap dapat mencorak struktur suruhanjaya perkhidmatan awam yang diperlukan dalam melaksana agenda pembangunan negara dari segi kepimpinan modal insan. Hal ini demikian, organisasi memerlukan manusia dan manusia memerlukan organisasi, kerana pengurusan organisasi yang teguh dapat melahirkan modal insan yang berdedikasi dan berdisiplin. Organisasi yang kukuh memerlukan kepimpinan yang bertenaga dan sentiasa disenangi oleh setiap pekerjanya. Begitu juga dengan pemerintah yang memerlukan rakyat dan rakyat memerlukan pemerintah, kerana sesebuah kerajaan memerlukan seorang pemerintah yang bersifat teguh bagi melahirkan modal insan yang berdedikasi dan berdisiplin. Hal ini demikian, sifat dan nilai yang dimiliki oleh seseorang itu menentukan gaya kepimpinan seseorang pemimpin. Sifat-sifat
yang mulia dan nilai-nilai murni yang dimiliki oleh seorang pemerintah akan membawa sesebuah kerajaan itu ke arah sebuah kerajaan yang maju dan cemerlang. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.